Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hampir pasti, hampirlah, belum pasti betul, belum confirm, tapi hampir pasti akan ada pilihan raya kecil. Oh, kalau betul ini terjadi. Tanjung Karang pertama sasaran kerusi, kosong kerusi, kita bersatu. Kerusi Parlimen Tanjung Karang kini sasaran utama bersatu untuk dikosongkan bagi memberi laluan pilihan raya kecil PRK susulan tindakan wakil rakyatnya Datuk Dr. Zulkafli Hanafi yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri. Kalau berani buatlah. Kita tengok menang tak menang lagi. Menangkah atau kalah? Kita tengoklah. Tanjung Karang ni bukan dekat Kelantan ya, bukan dekat Terengganu, bukan dekat Perlis, bukan dekat Kedah, bukan. Tanjung Karang ini jauh daripada tempat itu. Jadi bukan kubu kuat PAS. Tak payahlah cakap kalau bersatu bagi saya tak kuat mana pun sekarang. Yang dia harap ini PAS saja. Jadi iyalah, kalau berani buat PRK. Kita tengok siapa menang nanti. Kalau memang menang juga bersatu, okeylah. Kalau berani bagi bersatu tanding lagi dekat sana. Kita tengoklah. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu iaitu Muhammad Rafiq Abdullah berkata, tindakan itu selaras keputusan yang dibuat melalui mesyuarat khas parti itu malam tadi untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas wakil rakyatnya yang khianat. Bercakap kepada FMT katanya Zulkafli mungkir janji apabila membuat akuan bersumpah SD menyokong Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan tidak akan mengkhianati parti itu selepas 5 ahli parlimen beralih sokongan. Wow, ada pula begitu rupanya. Okey, jadi satu kerusi dah boleh teruskan tindakan undang-undang kepada Zulkafli. Dia selepas insiden beberapa ahli parlimen Bersatu beralih sokongan ada buat aku janji dengan parti. Oh, rupanya ini yang kita tak tahu. Rupanya selepas ada saja ahli parlimen yang sokong Anwar, dorang pun buatlah aku janji. Dah takut lah tu kan. Katanya dia Zulkafli dah buat SD, tak khianat. Jadi kita teruskan tindakan undang-undang dalam masa terdekat katanya. Zulkafli adalah ahli parlimen Bersatu ke-6 yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Dengan ini 5 yang lain bersama-sama dengan yang 5 yang lain lah. Okey, terdahulu Setiausaha Agung Bersatu iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata mesyuarat malam tadi telah bersetuju meminda perlembagaan parti bagi menghalang tindakan khianat dalam kalangan wakil rakyatnya daripada berulang pada masa depan. Itulah dulu waktu pembentangan pertama draft undang-undang untuk akta anti lompat parti, siapa yang tak setuju? Sekarang sendiri terkakai-kakai, bakakailah kamu. Selepas ini ahli parlimen Larut itu berkata wakil rakyat Bersatu yang didapati khianat boleh kehilangan kerusi. Selain Zulkafli, Rafiq berkata tindakan sama akan diambil terhadap 5 lagi ahli parlimen yang beralih sokongan itu selepas mesyuarat agung khas diadakan untuk meminda perlembagaan. Katanya 5 lagi iaitu ahli parlimen yang beralih sokongan selepas kita pindah perlembagaan parti, kita akan seluarkan surat tanya adakah mereka bersama parti atau tidak. Kita akan lawan sampai kerusi itu dikosongkan katanya. Wah, baguslah. Mesyuarat agung belum diputuskan, itu pejabat tengah uruskan. Tarik prosedur, kita ada pasukan guaman kita katanya. Dalam pada itu beliau turut memaklumkan FMT bahawa episod peralihan sokongan itu tidak mengganggu usaha Perikatan Nasional untuk menggulingkan kerajaan. Woi, masih lagi rupanya berusaha. Macam mana kamu mau guling kerajaan? Saya pun tidak tahu. Pelik jugalah manusia-manusia yang gagal matematik ni. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, setelah
Daim Zainuddin didakwa di mahkamah, akhirnya dia akan membalas semula dia akan membalas semula Anwar Ibrahim dan pentadbiran Anwar kah? Ada satu daripada sinar harian yang saya ingin kongsikan kepada anda, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dihormati ya. Tun Daim serang pentadbiran Anwar, 29 Januari 2024, sinar harian. Sebelum itu, melalui tajuk ini, betulkah Daim Zainuddin mampu untuk menyerang pentadbiran Anwar? Betulkah? Apa yang dia boleh buat? Apa yang dia boleh buat? Tapi kalau memang betul dia berani, oh ini hebat nih. Okey. Kata-kata yang keluar daripada mulut bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin semasa sidang akbar sukar didengar dan difahami oleh pihak media. Tidak sampai 2 minit sidang akbar berlangsung, isteri beliau, Toh Puan Naimah Khalid, memutuskan untuk menamatkan sidang akbar terbabit di pintu masuk mahkamah di Kuala Lumpur. Kemudian satu kenyataan akbar diberikan kepada media sebagai pengganti kepada ucapan daripada Tun Daim. Dalam kenyataan itu, Tun Daim berkata dia tidak akan berbicara mengenai tuduhan bermotifkan politik terhadapnya pada hari ini. Beliau menyatakan tidak bersalah dan tidak sabar menunggu hari perbicaraan yang akan berlangsung selepas ini. Saya pun tidak tahu macam mana dia kata dia tidak bersalah, sedangkan sudah memang sah-sah kantoi tidak mengisytiharkan harta. Sebanyak berapa? Lebih daripada 50 harta yang tidak diisytiharkan. Itu yang dia didakwa tu. Jadi tidak pasti kenapa dia tidak mengaku bersalah lah. Bagaimanapun kata dia, terdapat satu perkara yang berlaku di negara ini yang mahu dikongsikan bersama rakyat. Ini yang apa membuat kita tertunggu-tunggu nih. Apa yang dia mau dedahkan pula? Apa yang dia mau dedahkan? Dia kata seperti ramai yang mahu tahu, ya seperti ramai yang lain yang mahukan sebuah Malaysia baru, saya turut menyokong Pakatan Harapan dan Anwar Ibrahim pada 2018. Ketika itu negara dihantui bayang-bayang skandal 1MDB. Tetapi kita dibayangi pula oleh sebuah pentadbiran yang menyalahguna kuasa selain janji-janji reformasi yang dimungkiri. Dekat ceruk mana yang Anwar Ibrahim salah guna kuasa ni? Dekat ceruk mana? Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya melaksanakan janjinya untuk menangkap, mendakwa dan membawa semua yang bertanggungjawab yang ada kaitan mencuri hasil kekayaan negara Malaysia. Itu saya fikir bukan satu yang menyalahgunakan kuasa, tapi menggunakan kuasa dengan betul. Menggunakan kuasa dengan betul. Jadi apapun yang Daim Zainuddin kata, bagi saya ini perbuatan yang patut dilaksanakan oleh Perdana Menteri yang lain juga sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi entah kenapa seolah-olah takut nak buat, tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tak takut. Tak takut. Lagi pula memang ada titah daripada yang di-Pertuan Agong untuk meminta supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim tangkap dulu jerung-jerung. Tangkap dulu jerung-jerung. Patutlah semua jerung sekarang ni nak mau datang pergi pantai sudah. Tidak mau makan ikan bilis dah. Kemudian Daim Zainuddin kata musang berbulu ayam bersorak reformasi, tetapi melakukan sebaliknya. Sekarang ini sebenarnya siapa yang musang berbulu ayam? Anwar Ibrahim kah? Daim Zainuddin? Jadi dalam kenyataan itu Tun Daim berkata demi mencapai jawatan Perdana Menteri, Anwar melantik seorang individu yang berdepan tuduhan rasuah sebagai timbalan Perdana Menteri. Daim Zainuddin jangan pula selepas ini keluarkan kenyataan yang berbau menghina istana pula, menghina kehakiman pula. Kalau sudah hakim-hakim mahkamah mendapati bahawa tidak ada kes yang perlu dilaksanakan, jadi kenapa persoalkan pula? Katanya tidak lama kemudian seperti silap mata 47 pertuduhan rasuah melibatkan timbalan Perdana Menteri digugurkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,
Dia tanya, inikah Malaysia baru yang dijanjikan? Kejujuran, integriti dan takbir urus baik semua ke laut, katanya. Lupa agaknya Daim Zainuddin bahawa Anwar Ibrahim tidak tunduk kepada permintaan untuk melepaskan Najib Razak. UMNO minta supaya Najib Razak dibebaskan, tapi dia tak layan. Dia tak layan. Kenapa? Kerana memang perlu untuk dipertahankan kebenaran keputusan mahkamah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, menurut beliau, saya baca teruslah dekat bawah saja. Dalam usia yang semakin lanjut dan tidak lagi mempunyai kekuatan seperti dulu, keyakinan dirinya tetap tidak pernah goyah. Saya tidak peduli sangat nasib saya, katanya. Biarlah Anwar melemparkan segala-galanya terhadap saya. Tapi saya khawatir negara saya. Jadi saya menyuruh melakukan apa yang terdaya dalam memelihara dan menyelamatkan negara. Saya setuju. Anwar Ibrahim, teruskan selamatkan negara ini. Jangan peduli kepada orang-orang yang dah takut separuh mati sekarang ini. Takut keluarga, diri sendiri. Kalau ada salah, takutlah. Kalau tak salah, jangan takut. Okey. Jadi saya pun setuju supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan apa yang dibuat sekarang ini. Bersihkan negara kita daripada rasuah, bersihkan negara kita daripada kleptokrasi, daripada penyalahgunaan orang-orang yang ada kuasa sampai mereka jadi kaya raya luar biasa. Tapi bila disuruh isytihar harta, tak berani pula isytihar harta. Kenapa ya? Jadi jangan takut bersuara terhadap Anwar dan rejimnya. Sesungguhnya, apa dia bilang, sesebuah kerajaan bertanggungjawab kepada rakyatnya, bukan sebaliknya, ujarnya. Saya setuju yang ini. Jadi terbukti Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia terima kritikan, dia terima nasihat, pendapat, tapi jangan fitnah. Jangan fitnah, jangan hina. Kalau kritikan Datuk Seri Anwar Ibrahim terbukti dia terima, daripada pelajar sendiri, daripada orang-orang biasa, semuanya didengar oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belum pernah ada Perdana Menteri yang buat seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sampai turun ke universiti untuk mendengar suara-suara daripada mahasiswa. Inilah Perdana Menteri yang bagus. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Perpaduan, teruskan usaha untuk membenteras rasuah. Tangkap semua orang yang pernah makan duit negara Malaysia. Ini yang patut terus dilaksanakan oleh kepimpinan yang ada sekarang ini. Saya fikir ketibaan tidak lama lagi pertabalan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong tidak lama lagi akan membuka satu lagi sejarah baru untuk negara Malaysia, di mana Malaysia akan terus menjadi satu tempat yang amat diyakini oleh pelabur kerana Malaysia bebas rasuah. Ketua Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor yang akan mengangkat sumpah sebagai Agung Malaysia yang seterusnya pasti akan meneruskan legasi ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.